Boleh lancet sebab apa? Dia boleh detect 2 saja. Sebab gamma tak ada charge. Okey, betul. Sebab gamma tak ada charge. Alpha dan juga beta ada positif dan juga negatif. Sebab itulah dia boleh detect untuk radioaktif. Okay. Baik, seterusnya clock chamber. Okay, clock chamber boleh detect alpha, beta dan juga gamma. Okay, contoh clock chamber kebuk awan. Contoh kebuk awan, saya tunjuk kat sini. Clock chamber. Okey. Okay, ini adalah kebuk awan. Plastik lid tersebut mata kamu ada di bahagian atas. So, kita keluarkan radiation daripada bahagian kanan. Ni keluarkan. So dia rays tersebut akan ada lampu. So mata kamu kat bahagian atas akan nampak dia seolah-olah macam kilat. Kilat tersebut mewakili kepada apa dia ni, shape untuk radioaktif tersebut, sama ada alpha, beta ataupun gamma. Kat bahagian bawah ni kita letak dry ice. Okay. So disebabkan oleh condensation yang berlaku, proses condensation yang berlaku, dia akan menyebabkan kita akan nampak rays tersebut dekat bahagian ruangan untuk tengah-tengah ni. Kemudian dekat bahagian bawah ni ice, dekat bahagian atas ni kita letakkan plastik. Okay. Contohnya cikgu tunjukkan video. Tunjukkan video. Okay. Nampak macam di bawah ni ada habuk itu adalah di bahagian bawah lapisan ni ada ais. Dia pancarkan radioaktif di bahagian tengah, letak lampu. Dia dapat detect radiation alpha, beta dan gamma. Dia tak adalah kena nampak. Betul dan kita akan nampak. Dari awal banyak radiation tu sejerat di antara satu sama lain. Kalau yang tebal dan nipis yang putus-putus, so dia mewakili radiation alpha, beta dan gamma. Baik. Tak jelas tu juga apa. Line cikgu tak okey kot. Okey, dengar tak? Okey tak? Hello? Boleh nak check tak? Dengar ke tak? Hello? Dengar tak? Okey kan? Okay, baik. So itu adalah clock chamber.
Cikgu cakap tadi, track of alpha tips and okay. Dia dapat detect 3 benda, alpha, beta dan juga gamma. Kalau kamu tengok kat bahagian kanan ni, kalau alpha dia tebal sikit. Kalau alpha dia tebal sikit. Kalau beta dia thin. Kalau gamma dia lebih thin daripada beta. Soalan cikgu, kenapa alpha dia tebal? Boleh check. Kalau kamu cikgu dah tunjuk sebelum ni. Oh, time video Kalau cikgu tunjuk sebelum ni, berkaitan dengan alpha, beta, gamma. Sebab apa alpha tersebut kalau dalam cloud chamber dia nampak lebih tebal? Sebab apa? Dia berkaitan dengan apa? Ya, betul, mass. Good. To the big mass. Kalau big mass maksudnya dia akan nampak lebih jelas. Tick dia lebih jelas. Diikuti dengan beta, dia thin sikit. Dan gamma yang paling nipis. Okay? Sebab mass. Okay, good. Seterusnya, giga molekul. Okay, giga molekul alpha, beta, gamma juga. Dia boleh detect ketiga-tiga dia. Okay. Contohnya adalah cikgu tunjukkan. Giga molekul. Okay. Ini adalah giga molekul. Okay, nampak? So radioaktif tersebut dikeluarkan kat bahagian sini. Okay, ni tube lah, nama dia ada tube lah. So kita akan nampak radioaktif tersebut akan tertarik sama ada positif ataupun negatif. Kat bahagian sini ada plate dia positif ataupun negatif. So dia akan tertarik. Ni positif plate. Okay, negatif plate kat bahagian sini. So dia akan tertarik di atas subsumulate. So kita akan nampak dia punya pergerakan untuk radioaktif tersebut di dalam tube ini. Dan nama tube ini adalah giga molar tube. Okay, giga molar tube Okay, itu saja. So device ni untuk detect radioaktif lah. Okay. Baik, seterusnya. Okay, seterusnya giga molar tube okay, benda yang sama saja. Okay. Habis untuk radioactive device. Okay, radioactive device. Okay. Untuk hari ini last kita belajar berkaitan dengan half-life sikit radioaktif bila dia decay daripada unstable menjadi stable, dia akan jadi makin nilai makin sedikit. Stable, unstable jadi sedikit. So proses perebutan tersebut kita panggil sebagai half-life. Okay. Separuh nyawa, maksudnya separuh nyawa dia makin lama makin hilang, so makin kecil lah. Okay. Dalam dia hilang tersebut dia akan berlaku apa tulis dalam chat? Dan dalam perebutan tersebut dia akan berlaku apa? Dalam decay tersebut dia akan berlakunya apa? Tadi baru kamu belajar. Tulis dalam chat. Emission, okay, good. Emission tersebutlah radiation yang alpha, beta, gamma tersebut dia keluarkan radiation. Dalam masa yang sama proses perebutan tersebut berlaku half-life. Okay. So half-life ni calculation je banyak. So kamu kena tahu calculation lah. Contohnya, kita tunjuk contoh. Jadi kita kira sama-sama elemen ni PA ni, okay, PA takes 20.8 hours to shrink untuk dia mengecut daripada 80 gram kepada 5 gram. Okay. Dia daripada permulaan ni initial dia 80 gram sehinggalah dia menjadi 5 gram. Okay. Akhiran dia menjadi 5 gram. So berapa banyak half-life yang berlaku yang mengambil masa sebanyak 20.8 jam. Okay. So half-life ni adalah dia jadi setengah dia jadi setengah nilai. So daripada 80, kamu tengok 80 menjadi 5. So daripada 80 menjadi 5 ni dia ada stage-stage dia. Dia jadi setengah sampailah menjadi 5 gram. So kamu tengok 80, setengah daripada 80, 40. Setengah daripada 40, 20. Setengah daripada 20, 10. Setengah daripada 10, 5. So ada berapa kali half-life? 1, 2, 3, 4. 4 kali half-life. Okay, 4 kali half-life. So soalan dia tanya
how many half-life are there? Okay, so ada 4 kali half-life lah. So, satu half-life mewakili berapa jam? Sebab semua ni daripada 80 gram kepada 5 gram mengambil masa 20.8 jam. So, kalau 4 kali half-life, 20.8 jam akan dibahagikan dengan 4. So, setiap satu half-life, setiap satu dia jadi setengah. Daripada 80 jadi setengah, 40 jadi setengah. Okay. Mengambil masa sebanyak 5.2 jam. Okay, 5.2 jam. Okay. Okay, ada exercise ini kita try buat. Buka yang student copy ni. Sekejap. Student copy ni. Okay, try jawab soalan nombor 1 ni. Ingat, half-life jadi setengah. Okay, baca dulu soalan. The radioactive of gamma rays has a half-life of 4 days. Okay, half-life dia mengambil masa sebanyak 4 hari. Ya, half-life dia mengambil masa sebanyak 4 hari. A Geiger counter placed 3 meter from a source initially has a count rate of 21,600 per minute. Okay, yang ini adalah dia punya amount dia. Count dia per minute. Okay, contohnya kalau ni 80 gram ni dia gunakan gram. So soalan bawah ni dia gunakan 21,600 per minit. Ini yang sama ya. Nilai dia. Selepas 8 hari, the counter is moved back to the distance 6 meter from the source and its rate in count per minute is then okay. Dia nak tahu nilai untuk count per minute ni berapa. Setiap satu kali half-life dia 4 hari. Sekarang ni selepas 8 hari, tulis dalam chat berapa nilai untuk count per minute. Benda senang pun. Tulis dalam chat berapa nilai dia. Susah. 5,400. 5,400. Okey, ramai jawab 5,400 kan? Okey, tengok jawapan betul tak? Ah, 5,400. Macam mana kamu dapat 5,400? Macam mana boleh dapat 5,400? Tulis bahagi 2 je dulu. Tak, yang 5,400 tadi kamu dapat macam mana? Jawapan kat dalam ni kadang-kadang tak betul juga. Okey, sebelum tu jangan tanya bahagi 2 sebab 2 kali half-life. Okey. Sebab 2 kali bahagi 4. Okay. Yang kamu jawab tadi 5,400 Okey, jawapan yang dekat dalam ni sebenarnya salah Betul tu. Sebabkan oleh dia berlakunya 2 kali half-life. Okey, 2 kali half-life. So 2 kali half-life maksudnya sekarang ni 21,600 bahagi dengan 2. 21,600 bahagi dengan 2. 10,800. Okey, jawapan yang ini tak tepat. Ini salah. 2 kali half-life kita bahagikan sekali lagi. Bahagikan 2 sekali lagi. So 5,400 dia betul. 5,400 jawapan dia. Jawapan kat sini tak sensi betul. Okey. 2 kali half-life betul. Ya betul. Dia berlakunya 2 kali half-life. Okey. Selepas daripada 8 hari berlaku 2 kali half-life. So disebabkan itu 21,600 ini kamu akan bahagikan 2 sekali dapat 10,000 lebih, bahagikan lagi dengan 2, so dapat 5,400 per minit. Itu adalah jawapan ni. Jawapan kat dalam ni tadi salah. Okey, betul? Jawapan kamu betul? Baik, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua.
The number of radioactive nuclei in two different samples P and Q are initially 4N dan juga 1N. Okay. Number of nuclei tersebut. Maksudnya 4N ni mewakili kepada 21,600 per minit ya, count per minit ni ataupun gram ni. So N ni mewakili yang tu kan. Nilai untuk radioaktif tersebut. P nilai dia 4N, 4 Newton. N tu stand per Newton kot dia rasa. Q adalah 1N. Okay, respectively. If the half-life of P is T and Q adalah 3T, the number of radioactive nuclei in P will be the same as the number of radioactive nuclei in Q after a time of. Maksudnya P dengan Q ni, P nilai untuk half-life dia T. Kalau Q nilai half-life adalah 3T. So macam mana nak jadikan P, P ni nilai dia sama dengan Q. Nilai P permulaan 4 Newton. Nak jadi sampailah jadi 1 Newton saja. Berapa kali half-life? Kalau nak jadi daripada 4 Newton nak jadi 1 Newton? Tulis dalam chat. Berapa kali half-life? Daripada 4 Newton nak jadi 1 Newton. Okey, 2 kali half-life betul. 3 kali half-life. 2 ke 3? Sekejap. Okey, sekejap. Kita tunjuk kat sini. Sekejap Okay. Tadi P susahlah. Okay. Dia mempunyai nilai 4 Newton. 4 Newton tadi dia nak jadi kepada Q. Q nilai dia adalah Newton saja. Okay. So daripada 4 Newton nilai half-life dia adalah T. Okay. So nak jadi kepada Newton, 1 Newton saja, so dia akan berlaku 2 kali half-life. Half-life yang pertama 4. Kalau setengah daripada 4, berapa nilai dia? Tulis dalam chat. 2, okey, 2 Newton. 2 Newton. Okay, ini baru 1 kali half-life di mana dia punya nilai dia 2T. Okay. Seterusnya 1 kali lagi half-life. 1 lagi kali half-life dia akan jadi N. Nah, barulah sama nilai dia dengan Q. N. Maksudnya 2 kali half-life lah. So, T dia nilai dia berapa? 3T. Jawapan dia adalah 3T. Dia punya half-life nilai. T tu mewakili nilai untuk half-life lah. Okay. Baik. Itu jawapan dia adalah yang tu. Tengok jawapan. Okay, jawapannya adalah 3T. Faham tak? Dia dalam chat ya? Faham? Kalau faham tulis chat, kalau tak faham tulis chat. Sebab tadi permulaan T ni 4 Newton. Dia nak jadi, macam mana cara dia nak jadi sama dengan Q, Newton sahaja. So 2 kali half-life lah, 2 kali half-life. 1 half-life mewakili T. 4N tadi mewakili T. So ditukar jadi 2N, dia jadi 2T. Tukar daripada N, dia jadi 3T. Jawapan dia 3T. Okay, faham Dia main setengah-setengah sekarang. Jadi setengah. Okey, baik. Seterusnya. Kita cepat. Jadi cepat sikit habis kelas ni Baik, seterusnya. Soalan nombor 3. Ni. Kita jawab. Kalau dia gerak sekali kalau dulu dikit tak dapatlah sama. Masalahnya dalam soalan nombor 2 ni
Patah balik soalan nombor 2. Kalau dia gerak-gerak sekali, maksudnya dia takkan dapat sama lah. Maksudnya yang soalan ini dia tanya kamu kalau hanya P sahaja yang decay. P sahaja yang decay. Macam mana dia nak jadi sama dengan nilai untuk Q? Dia P sahaja yang decay. Dia tak gerak dua-dua sekali. Boleh ni? Dia tak gerak dua-dua sekali. Dia gerak hanya P sahaja yang decay. Baik, soalan nombor 3. Soalan kuning sikit betul lah. Soalan ni klik sikit. Dalam SPM tak ada soalan macam ni. Soalan dia ringkas je dan clear lah. Okay, soalan nombor 3 ni mungkin kamu boleh jawab. Activity of the radioisotope decrease to 1/4 of its initial value in 32 seconds. How much more time would be required for the activity to decrease to 1/64? Untuk satu kali half-life, dia akan hilang sebanyak 1/4. 1/4 dalam masa 32 saat. Satu kali half-life mengambil masa 32 saat, di mana nilai yang hilang ni adalah 1/4. Sekarang ni nilai yang hilang sehingga 1/64, berapa banyak masa yang diambil? Tolong boleh check jawapannya berapa? Ini matematik je. Tengok sikit kamu faham ke tak? 64 second, 96 second. Tengok baik-baik. Okey, cikgu bagi ni sikit So kalau cikgu try contoh kat sini lah. Okey, katakanlah initial dia X. Okey. Daripada initial value satu kali half-life mengambil masa sebanyak 32 saat. 32 saat. Di mana daripada X dia akan jadi 1/4X. Soalan tanya, daripada X ni sampai menjadi 1/64X. Berapakah banyak masa yang diambil? Okey, 1/4 nak jadi 1/64. Berapa kali half-life ni kena jalan begini? 1/4 lepas 1/4 berapa? Setengah daripada 1/4. Berapa? Kita jap. Ni dulu. 1/4 X setengah daripada 1/4. Berapa? 1/8. Okey, 1/8 setengah daripada 1/8. Habis tulis dan chat. Setengah daripada 1/8 berapa? 1/16. 1/16. 1/16 setengah daripada 1/16. 1/32. 1/32 setengah daripada 1/32. 1/64. Okey. Aduh, pening lah. 1, 2, 3, 4. Okey. So, kita tengok satu-satu. 2, 3, 4. Berapa banyak masa yang diambil untuk decrease to 1 from its initial. Okey, daripada initial X ni daripada X sampailah dia boleh jadi 1/64. So berapa second? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dengan 32. Jawapan apa? 5 kali 32, 160 Betul? 160 Okey. Daripada initial menjadi sampai 1/64 ni mengambil masa sebanyak 160 second.
Faham tak? Tak faham tu yang chat? Faham tu yang chat? Faham tak? Faham kan? Daripada 1/4, sebab dia kata daripada initial tu kita assume dia X lah. Kamu nak tulis Z ke, X ke, A ke, tak kisah kamu lah. Cikgu nak tulis X. Okay. First half-life dia akan jadi 1/4. So setengah daripada 1/4 sampai dia jadi 1/64. Berapa kali half-life? Setiap satu half-life mewakili 32 saat. So kamu darab je lah. Sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali half-life berlaku ni, 5 kali 32. So jawapannya 130, 160. Dia nak jumlah masa ke nak tambahan masa tu? Tambahan masa How much more time would be required for the activity to decrease to of initial value? Nah, okey, betul juga kan tambahan masa kan? Betul juga. Kalau tambahan masa kita ambil 1, 2, 3, 4 je lah. So 4 kali dengan 32 berapa? 1, 2, 8. Betul. 32, 1, 2, 8. Sekejap, kita tengok jawapan betul tak? Oh, ni lagi pelik. 3, okey, ni salah ni. Okey, 4 betul lah. Kamu cakap tadi 4 betul lah. 128 saat. 128 saat. Tambahan masa. Okey. Nampak kat sini tak tengok. Okey, betul. 128 saat. 4 kali 32. Okey, baik. Seterusnya. Sikit lagi. Dah nak habis dah. Ya, Pak kan 128 saat. Nombor 4 ni cikgu dah check tadi dah. Soalan ni tak betul sangat. So kita abaikan nombor 4. Jawab soalan nombor 5 terus. Okay, kelas tadi. A counter is placed near a very weak radioactive source which a half-life 2 hours. Setiap satu half-life mengambil masa 2 jam. The counter registers 95 count per minute. Okay, nilai dia untuk setiap satu kali nilai untuk radioactive tersebut adalah 95 count per minute lah. At noon. Okay, noon tu pukul 12 lah, 12 tengah hari. And 55 count per minute at 2 PM. The expected count rate at 6 PM. Okay. Setiap 2 jam berlaku half-life So daripada pukul 12 sampai pukul 6. Pukul 6 tersebut berapa nilai count per minute ni? Tulis dalam chat. Pak 40. Ya, kira dapat 40 yang lain. Permulaan dia 95 nilai dia. Lepas tu dia jadi satu half-life mengambil masa 2 jam. Dia jadi 55. Patutnya setengah tapi ada soalan kadang-kadang dia jadi ini. Kamu ambil lah nilai habis 95 dia dulu. 95 bahagi 2, so dapat berapa nilai dia. Kadang-kadang tak tepat kat sini tapi tak apalah. 95 bahagi 2 berapa kalkulator? 95 bahagi 2. Jauh ni. 47.5 okey. Yang 55 ni abaikan lah. 47.5 okey. Ni abaikan. Salah ni 47.5. Okey, daripada pukul 12. Daripada pukul 12 sampailah pukul 6 petang. So ada berapa jam kat situ? 12, pukul 2, 4, pukul 6. 2 jam, 2 jam, 2 jam. 6 jam lah. Okay, 2, 2, 2, 6 jam. So berapa nilai yang last sekali akan berlaku sampai pukul 6 ni? Nilai last sekali berapa? Nilai count per minute dia. 95 bahagi 2. 47.5 bahagi 2 berapa? 11.8. 47 bahagi 2 berapa? Yang kalkulator? 47 bahagi 2 berapa?
47.5. Ni 47.5 bagi 2 apa? 23.7. Okey. So last kali kamu dapat 11.875. Lihat jawapan. Dia selalu round off dalam 12 macam tu lah. Betul tak? Lihat jawapan. Okay, ni nilai yang ni sampai pukul 6 nanti kamu akan dapat count per rate dia 11.875. Betul tak? Lebih kurang tak 11.875. Lihat jawapan. Okey, 12. Betul lah. 11.875, so kalau round off dia 12. Okey. So ini nilai yang betul lah. So half-life macam tu dia setengah. Dalam masa setengah tersebut berapa masa yang diambil? So tengok soalan. Kalau soalan tersebut daripada pukul 12, dia kata sampai pukul 6. So kira lah berapa kali half-life? 2 jam. Okay. Pada itu nanti kamu kira count rate dia berapa. Okey, setakat yang kita belajar tentang half-life ni, faham tak? Nanti kita buat latihan lagi. Kat sekolah lagi kita buat latihan lagi. Faham tak? Faham Kalau tak faham nanti PM cikgu direct lah. Okay. Baik. 3 lebih dah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay. Terima kasih sebab bagi komitmen dan kelas cikgu. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Cikgu rasa tutup ataupun nanti kalau cikgu ada bagi latihan kepada kamu ke apa ke, nanti cikgu kita balik dah. Okay, seminggu lagi minggu depan lepas tu kita jumpa kat sekolah Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh pergi rehat. Okay, sama-sama.